Mari kita satu doa. 我们低头祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, 我们在基督耶稣里面所爱的父， kami bersyukur Tuhan 我们感恩， pada siang hari 因 ini 为今天下午 kami bisa 我们可以集 merayakan Natal. 一同来庆祝圣诞。 Kami percaya 我们相信 itu karena 这一切 anugerah Tuhan yang besar. 应着你大恩典。 Terima kasih Bapa di surga, 谢谢我们天上的阿爸父， kami sudah memuji menyembah Tuhan. 我们已经尝试赞美， Saatnya tiba buat kami 现在时候到了， untuk mendengarkan firman-Mu. 我们要聆听你的话。 Buka hati kami ya Tuhan, 求你打开我们的心， jadikan hati kami ya Tuhan 让我们的心 tanah yang subur, 成为美好的土 supaya 地， benih firman ditabur, 让主美好的种子 bertumbuh dengan subur. 能够发芽长大。 Urapi kami semua Tuhan, 主求你来恩高我们每一位， urapi hamba-Mu, 恩高你仆人， urapi juga hamba-Mu yang menerjemahkan dalam bahasa Mandarin. 也恩高你发你的孩子。 Terima kasih 谢谢 Bapak. 主耶稣， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的名， kami sudah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们如此祷告感恩。 Amin. 阿门。 Shalom. Shalom， Silakan duduk saudara sekalian. 请坐。 Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya 我很感恩，因为神给我机会在这里， untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. 特别下午呢，在这里传讲神的话。 Baik saudara ya. 好， Saya datang bersama dengan istri saya. 我来这里跟我太太， 我的太太会讲得很美丽，很出名。 semua ngerti ya, cantik。 Bapak ngerti Mandarin? 虽然我不明白华 Enggak, 语， cuma itu aja yang saya ngerti, yang lain saya nggak ngerti. 除此以外别的不懂。 Jadi kalau diterjemahan yang lain, diterjemahin nggak sesuai, saya nggak ngerti. Saya percaya aja. Baik saudara, saya diberi tema pengharapan dalam Kristus. 我们今天的题目是在基督耶稣里的盼望， Ini tema luar biasa. 这是很特别、很好的题目。 Waktu saya menggali tema ini, 当我在思想这个题目， saya sangat diberkati. 我非常蒙主祝福， Mungkin waktu yang saya sampaikan terbatas, 因为时间的关系， saya sudah berdoa 那么我一直祷告， supaya bahan yang saya siapkan 那么让我所预备的这些材料， bisa memberkati saudara dan saya. 但愿呢都可以成为你们的祝福和我的祝福。 Nah, untuk itu saya tidak akan memperlambat, saya akan mempercepat. 所以我尽快的来讲 Pengharapan dalam Kristus. 基督里的盼望。 Saya percaya semua orang punya pengharapan. 我相信呢，我们每一位都有盼望。 Waktu saya datang ke sini, 当我来这里， saya juga punya harapan. 我同样有一个盼望， Saya berharap jangan sampai terlambat. 我盼望呢不会来迟 Karena Ibu Catherine sudah pesen. 因为联络我的告诉我， Dan saya juga nggak mau sampai mengecewakan ya, jemaat kalau saya datang sampai terlambat, apalagi nggak datang. 我不会令你们失望。如果我迟到或者呢甚至不来， Itu harapan saya. 这是我的盼望。 Kenapa begitu saudara sekalian? 为什么如此呢？ Karena ada pendeta yang juga pernah saya undang, nggak datang. 因为曾经呢，我邀请一位神的仆人讲到呢，他就不来， Saya udah harap-harap cemas. 那么我觉得很空慌 Terpaksa saya gantiin saudara sekalian. 所以我就临时代替 Jadi saya pendeta ban serep. 所以呢，我这个是好像是暂时的这个替代的牧师 Jadi setiap orang pasti selalu punya harapan. 弟兄姐妹，每一个人都有盼望， Karena manusia nggak bisa hidup tanpa harapan. 因为我们人呢，或做就要有盼望， Kalau dia nggak punya harapan, 如果没有盼望， dia bisa bunuh diri, saudara. 他一定会甚至自杀。 Seorang gadis ketika kekasihnya pergi meninggalkan dia, 一个少女呢，当她的这个男朋友离开的时候， bisa bunuh diri, saudara. 她一定会自杀。 Seorang pria pengusaha ketika usahanya bangkrut, 那一生一人，当他的生意倒闭， dia merasa putus asa. 他一定烧望。 Dia terjun dari apartemennya lantai 25 kalau nggak salah. 他从他的公寓第25层楼， Waktu dia terjun, 那么当他跳下去的时候， apa yang terjadi, saudara sekalian? 什么事情发生呢？ Waktu dia terjun, I believe I can fly. 当他跳下去的时候，他的那一些 Emang 手 dia 机呢 burung, 能掉 nggak 下 bisa 来， jatuh mati, saudara sekalian. 他掉下来一定掉死。 Jadi setiap kita pasti punya mengharapkan sesuatu yang baik ke depan. 所以我们每一个人一定呢，或者的有一个很好的盼望。 Seorang punya semangat hidup ketika mengharapkan ada sesuatu yang baik dia akan nikmati. 那么当他活着的时候，他一定要接着他的盼望是美好的，那么他可以活得很幸福， Yang bisa membahagiakan dirinya. 而且呢使自己感到很享受。 Nah, pengharapan orang Kristen 那么我们基督徒的盼望， bukan hidup di bumi ini, 不是单单地上， tetapi di hidup yang akan datang. 那还是我们以后来生的盼望。 Karena hidup di bumi ini, Iwi- bumi sudah terkutuk. 这个地上的盼望，这个地上呢被咒诅 Di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, nanti sudah baca di rumah, 在彼得后书你们回去可以读， langit dan bumi akan lenyap 天地都要灭没， dengan nyala api yang membara. 那么有那个烈火在那里焚烧。 Kitab Wahyu mengatakan menjadi lautan api. 那么启示录告诉我们要变成火海， Nggak ada yang mau tinggal di lautan api, 那 saudara. 么当然没有一个人愿意活在火海里面。
Jadi bumi nggak bisa diharapkan lagi. 所以这个地上呢，不是我们所盼望的， Harapan kita adalah hidup di dunia yang akan datang. 我们的盼望是我们将来在另外一个地方， Nah, untuk itu kita mau belajar firman Tuhan. Ah, Pengharapan jadi dalam Kristus. 我们要学习神的话，说我们在基督里面有个盼望。 Mungkin dibantu aja ya. Next. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Oh. Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 我为你们读在彼得前书第3章第1到第4节。 Dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 彼得前书的第1章的第3、第4节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着那不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。 Kalau saudara baca ayat ini, 如果我们读这一节经文， kita bisa menyimpulkan begini, 我们可以总结， bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus itu adalah sebuah pengharapan. 我们因着基督的复活，我们有一个重生的生命，这是我们的盼望。 Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, 所以，如果我们的基督没有复活， kita tidak punya harapan. 我们就没有盼望。 Jadi kalau saya boleh simpulkan, 所以我总结， boleh ya saya simpulkan ya, 可以啊，我来总结一下， pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. 我们的盼望只有在耶稣基督里面。 Tepuk tangan saudara, 所以弟兄姐妹，我们不长， puji Tuhan. 感谢主 Sebenarnya ketika manusia jatuh dalam dosa, 啊！当人在罪恶当中 manusia itu makhluk yang malang, 啊，我们人啊是非常的可怕 tanpa pengharapan. 啊，我们没有那个盼望 Divonis, dieksekusi, pasti mati. 啊。如果我们已经这个受到审判的，一定是灭亡。 Tetapi keselamatan dalam Yesus menyediakan pengharapan. 但是在耶稣基督里面的这个一倍的救恩呢，就是给我们盼望。 Rasul Paulus mengerti konsep ini. 那么保罗呢很知道这个神学， Karena Rasul Paulus dia seorang rabi yang luar biasa. 因为保罗呢是一个伟大的先知 Kejadian 2 ayat 17啊。那么在这个创世纪里面告诉我们， dikatakan begini. Semua pohon 所有的树 dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 啊，这里所有的树你可以很自由的可以吃， Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, 但是唯独一个分别的善恶树， janganlah kau makan buahnya. 你不可以吃它的果子。 Kenapa? 为什么呢？ Sebab pada hari engkau memakannya, 因为当你吃的时候， pastilah engkau mati. 你一定死。 Hawa makan, kasih Adam makan, Hawa. mati. 吃了，那么给亚当吃，一定死。 Jadi manusia ketika berdosa, melanggar perintah Tuhan, divonis mati. 所以当人违背神的命令啊，他吃了啊，那么他就被审判，说一定死。 Jadi saudara, Rasul Paulus mengerti Kejadian 2 ayat 17. 啊，所以呢，保罗很知道这个创世纪第2章17节所讲的 Nah itulah sebabnya dia tulis Roma pasal 6 ayat 23. 啊，所以他也写在这个罗马书的第6章23节， Dikatakan sebab upah dosa adalah maut. 他说罪的工价就是死， Nah semua orang sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upahnya maut, kematian. 因为人已经亏欠了上帝的荣耀，那么就所得到的结果就是死亡。 Jadi saudara, 所以弟兄姐妹， manusia ketika lahir sudah dieksekusi pasti mati. 啊，所以当人一出生在这个世界上，有啊他的刑罚，就是说一定死 Makanya kalau saya tanya kepada saudara, 啊。所以如果我可以问弟兄姐妹， semua orang pasti mati. 所有的人会死吗？ Pasti jawabannya, 答案是什么呢？ nggak amin saudara ya. Semua orang pasti mati, jawabannya 你们可以回答好啊， Amen 是阿门。 semua orang pasti mati, amin. 所有的人都会死，阿门，阿门。 Nah itu paling kencang, pasti lebih lama hidupnya saudara. 最大的神是最好， Ini kita mesti ngerti saudara. 所以这个是我们必须明白的。 Semua orang pasti mati, 每一个人都会死， amin. 阿门。 Masih ada yang nggak amin pak. Jadi saudara amin nggak amin, kita pasti mati. 弟兄姐妹，虽然我们说 Karena 阿门 Alkitab 或者不说 mengatakan, 仍 sebab 然 pada 会 hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 啊，因为神自己说你一定会死， Jadi semua orang pasti mati. 所以每一个人必定死 Nggak amin lagi, yang nggak amin mati duluan deh saudara. 啊。我们要阿门， Saudara, 弟兄姐妹， Rasul Paulus ngerti 保罗很 bahwa 明白， upah dosa adalah mati, Ini- maut.
罪的工价就是死。 Tetapi dia juga mengerti 但是这里要特别 kasih 注意 karunia di dalam kasih karunia Allah ada di dalam Yesus Kristus. 接下去神的话说，因为在耶稣基督里面的这个恩典呢，乃是什么呢？永生。 Itu Roma 6 juga ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. 这是罗马书6章23节的原句，说罪的工价就是死，唯有上帝的恩赐在耶稣基督里面就是永生。 Itu juga berdasarkan kitab Kejadian. 这也是根据于创世纪。 Kejadian pasal 3 ayat 5 itu adalah janji keselamatan. 创世纪的第3章第4节，这就是救恩的预备。 Yang dalam bahasa teologi disebut proto-evangelium. 在这个神学上的名词就是说，这是基督救恩的预言。 Itu yang disebut dengan Injil mula-mula. 这就是起初的福音， Kabar baik mula-mula. 好消息。 Jadi saudara sekalian, kabar baik yang sesungguhnya itu adalah Yesus lahir di bumi ini. 所以真正的好消息就是说，主耶稣降生来到这个世界。 Sebab kalau Yesus nggak lahir di bumi ini, kemudian mati dan bangkit naik ke surga, kita nggak punya harapan. 因为如果主耶稣没有来到这个世上降生，为我们死复活，我们就没有盼望。 Nah, kita bersyukur saudara sekalian. 所以我们要向上帝感恩， Kedatangan Yesus ke bumi ini 主耶稣来到这个世界， bisa terjadi setelah genap waktunya. 他就是因为已经撇弃了这个荣耀， Tepat 2000 tahun yang lalu. 就是说在这个2000年之前， Sebab ketika Injil mula-mula didengungkan, 因为当起初的福音在那里一直会响， Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, 那么以赛亚在以赛亚书第7章第14节告诉我们， dia berkata seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, 他说必有童女怀孕生子， dan ia akan menamakan dia Immanuel. 你要给他起名叫以马内利。 Jadi Yesus adalah Allah yang imanen dalam diri manusia. 所以主耶稣就是那以马内利的神化身成为人， Firman yang menjadi manusia yang diam di antara kita. 就是道成了肉身住在我们的中间， Itulah Yesus Kristus. 这就是我们的主耶稣基督。 Tanpa Yesus Kristus, 如果没有耶稣基督， kita semua 那么我们所有的 pasti 人 binasa. 一定灭亡。 Kita bersyukur selama kita hidup sementara ini, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 在我们这个暂时活着的时候，如果我们真正的接受耶稣， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，反信他的不至灭亡，反得永生。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 天在人间没有赐下别的名，唯有在他里面，我们才能得到拯救。 Jadi jelas saudara sekalian, 所以这是非常的清楚。 keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. 这个救恩呢，只有在耶稣基督里面。 Artinya, kehidupan di dunia yang akan datang hanya bisa terjadi ketika kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 就是将来的这个永生呢，就是在耶稣基督里面，我们才能得着。 Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 因为耶稣他也亲口说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，就没有人能到父那里去。” Maka pastikan saudara, 所以简单的说， saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hari ini kalau saudara belum menerima dia. 如果今天你们听了神的话，你们接受耶稣基督成为你们的救主， Kalau saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pasti mengalami keselamatan abadi. 如果你们接受耶稣，你们一定得到那真正的永生。 Meskipun kita menderita di dunia ini, 虽然我们在这个世上呢有许多苦难， apalagi di tengah pandemi COVID-19, 特别我们在疫情官兵的时刻 di mana kita bisa mati kapanpun. 我们随时随地可以就马上离世。 Tetapi kalau kita memiliki Yesus Tuhan Juru Selamat kita, 但是我们已经拥有了耶稣基督成为我们的个人救主， detik saat kita mati, 那么当我们死的时候， hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. 那我们死的那一刻，就跟我们的主耶稣在这个伊甸园里面 Itu janji Tuhan buat kita semua. 这是神对我们每一个人的应许 Makanya Paulus mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9, 所以保罗也在罗马书第9章第10节告诉我们， berkata begini, saya akan 他 bacakan. 说： Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 你若口里承认，心里相信耶稣是上帝让他从死里复活，你必得救。 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 因为你心里相信，你必得救；那么口里承认，你同样也得到拯救。 Jadi kalau saya boleh simpulkan sekali lagi, pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. 所以如果我来做一个总结的话，就是说，这个盼望呢，救恩呢，只有在耶稣基督里面， Tanpa Yesus tidak ada harapan. 没有耶稣没有盼望。
ketika orang sakit, kemudian ke dokter, dokter memeriksa, kemudian dia diagnosa, kemudian dia diskusi dan analisa. Kalau penyakitnya sudah stadium akhir, biasanya dokter berkata, no hope. 如果一个病人他检查医生，然后已经经过很仔细的检查，然后呢，他的这个病的严重性已经到了后期，那么医生就会宣告说没有盼望。 Jadi ketika dokter berkata no hope, 医生说没有盼望， secara medis nggak bisa diutak-atik lagi. 照做医学呢，这是表明无药可救。 Karena memang pada akhirnya manusia akan mati. memang每一个通常呢，每一个人就是会死 Itu juga siklus hidup manusia. 啊，这是人的循环， 生故老病死. 生老病死。 Ini lebih bagus terjemahnya. Senku老病死 salah ya. Benar-benar. Jadi manusia itu lahir senja, ya. Kemudian susah, tua, akhirnya sakit-sakitan mati. 生苦老病死啊，很清楚呀。 Jadi saudara, ketika 弟兄姐妹， udah stadium akhir, apalagi umurnya udah uzur, ketika dokter berkata no hope, 如果我们病的已经到了后期的阶段，而且呢又有年老了，那么医生就说没有盼望， nggak ada harapan. 没有盼望。 Tetapi kalau dia percaya Yesus, ada harapan. 但是如果他相信耶稣，仍然还有盼望。 Percaya nggak saudara? 你相信吗？ Jadi kita udah di ICU, selang di sini, di kanan, di kaki, di mana-mana. Dokter bilang no hope. 我们进入了这个救护房，然后呢很多的插管啊，然后我们又气喘如牛，医生说没有盼望。 Kalau dokter ngomong di kita bisa dengar, kita lagi ini. No hope. Ada harapan dokter, kita bisa jawab. Sebab kita dengar firman Tuhan ini. 如果我们已经这样严重，而且气喘如牛，医生就宣告说没有盼望，难道有救吗？ Karena di dalam Yesus ada pengharapan. 在耶稣基督里面仍然有盼望。 Pengharapan kita adalah hidup di dunia yang akan datang. 我们的盼望就是说在未来的世界。 Makanya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. 你心里不要忧愁，你们信上帝也当信我，因为在父的家里有许多住处。我去就是为你们预备地方。我若去了，就必再来见你们到我哪里去。 Jadi saudara sekalian, kita nggak usah gelisah, nggak usah takut. Tadi WL benar tuh. Kita pasti mengalami kesulitan ekonomi. 我们不必惧怕，不必忧愁，不必挂虑。刚才主理的说，我们有经济的危机， Pendeta juga 牧师也是 kena dampak ekonomi. 牧师也同样遇到这个经济的危机 Karena pendeta juga manusia, jangan disamakan dengan pisau belati. Dia punya perasaan dan punya hati. 因为牧师也一样，跟你们人也有我们的这个肉体，也有我们的感情， Pasti kena dampak, saudara. 我们都同样会受到影响。 Nggak bisa dipungkiri maupun dipungkanan, nggak bisa. Memang 我们 kena. 没有例外的，没有说有特例等等。 Jadi saudara kan tanpa Yesus tidak ada harapan. Efesus 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. 所以我们仍然只有在耶稣基督里面有盼望。照说，以弗所书第2章很清楚。 Pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Efesus 2 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 这里告诉我们说，你们从前是远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得亲近了。因他是我们和睦，将两下归为一体，撤毁了中间隔断的墙。 Tadi WL berkata, 刚才助理的说， Pak Yunus Ten, kalau nggak salah tadi saya lihat di buletin. Dia bilang, kita harus makin mendekat Tuhan. 说我们要更加的亲近神。 Itu betul saudara. 这是对的。 Dulu kita jauh, sekarang dimungkinkan bisa dekat karena kematian Yesus di kayu salib. 现在我们能够亲近神，因为主耶稣已经死在十字架上。 Dengan kematian Yesus di kayu salib, kita yang tadinya jauh, ya, tanpa pengharapan, menjadi dekat dan punya harapan. 过去我们是远离上帝的人，但是因着耶稣死在十字架上，结果呢，我们就与神亲近，而且呢，我们本来没有盼望，结果有盼望。 Jadi kita menjadi sewarga bangsa seperti keluarga negaraan seperti bangsa Israel, umat pilihan. 所以我们都好像成为神的子民，是以色列的这个后裔是神的后嗣。 Umat pilihan dijanjikan Kanaan yang di Palestina. 上帝的选民，上帝应许他们，就是在巴勒斯坦的这个迦南美地。
Tetapi umat Israel secara rohani 但是呢，属灵的以色列神的儿女 dijanjikan Kanaan sorgawi 就是说那个天上的迦南地 di Yerusalem baru, 这是新的耶路撒冷， langit baru dan bumi yang baru. 新天新地 Itu pengharapan yang kita nggak lihat tetapi kita bisa rasakan. 这是我们每一位都能够感受得到的。 Makanya orang yang punya pengharapan dalam Yesus, 所以在基督耶稣里面有盼望的人 dia hidupnya akan semangat dan tetap bersuka cita. 他的人生一定是这个非常的精神奕奕，而且呢充满喜乐。 Meskipun ada kesulitan, ada tantangan, 虽然可能有许多的问题、许多的困难、许多的挑战， dia tetap bersuka cita. 仍然能够充满喜乐。 Itu sesuai dengan Alkitab katakan, bersukacitalah senantiasa, bukan Senin Selasa. 所以圣经告诉我们说，我们要常常喜乐。 Jadi saudara sekalian, 弟兄姐妹， kalau saya boleh ulangi lagi, 然后我可以再重复， jangan sampai saudara hidup tanpa Yesus. 我们活着呢，不要说我们没有耶稣， Hidup cuma sekali, 我们活着只有一次， mati juga sekali. 死也只有一次。 Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati satu kali. 因为在这个希伯来书第9章27节告诉我们说，我们人人都有意识 Setelah itu dihakimi. 但是呢死后却有审判。 Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, 但是我们已经接受了耶稣， kita akan memperoleh hidup yang kekal. 那么我们就得着永生。 Sekarang, 现在 saya akan masuk ke bagian yang terakhir. 我要进入最后的 Orang yang punya pengharapan dalam Yesus, ciri utamanya, 在耶稣基督里面有盼望的，他的记号。 jadi kalau kita lihat ini orang punya pengharapan atau tidak, kita bisa lihat ciri utamanya. 所以如果我们要知道某一个人有盼望还是没有，我们要知道这是首先的一个特征。 Jadi kita bisa deteksi, ini orang bakat masuk surga atau masuk neraka dari ciri ini. 我们就可以测试一下这个人将来是否是进天堂还是下地狱。 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. 这是约翰一书 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. 第3章的第1节到第3节。 Ini ciri utama, apakah ada di dalam diri saudara dan saya? Kalau belum ada saudara sekalian, mari kita 这是第一个 perhatikan. 记号。 Dikatakan begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Perhatikan ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. 第3节继续，反向他有此指望的，就接近自己，像他接近一样；反犯罪的，就是违背律法，违背律法就是罪。你们知道主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪。反住在他里面的就不犯罪，反犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。 Jadi saudara, ciri utama orang yang punya pengharapan dalam Yesus, dia akan hidup dalam kesucian. 所以第一个记号，如果已经有盼望的人，他活在圣洁的当中。 Target hidupnya adalah hidup kudus seperti Yesus hidup. 他的目标就是说，他要效法耶稣，过一个圣洁的生活。 Dia akan mengejar kekudusan. 他一定是追求或者圣洁。 Alkitab mengatakan Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. 因为在希伯来书的第12章那里说，我们要经历追求与众人和睦，而且要追求圣洁。 Sesuatu yang dikejar itu berarti nggak mudah. 我们说要追求的呢，这是表明哪一件事并不简单。 Karena nggak mudah, makanya kita harus berusaha sungguh-sungguh. 因为不简单，所以我们要竭尽心力的、不断的去追求。 Kekudusan harus kita kejar sampai kita mendapatkannya, sehingga kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Ayat 10 dari Ibrani 12. 这个圣洁呢，必须我们尽力去追求，因为当我们经历的时候，我们就符合这个希伯来书的第12章。 Jadi saudara sekalian, target utama kita ketika kita hidup di bumi ini bukan menjadi kaya. 所以从这第一个记号，我们就知道我们在地上或者呢，我们最主要的目的不是说追求金钱物质的丰富， Tetapi menjadi seperti Yesus yang hidupnya kudus di hadapan Bapa. 但是去效法像我们的主耶稣在父面前，他是圣洁的。 Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 因为父他就说，这是我的爱子，是我所喜悦的。 Jadi kita secara aktif menyucikan diri kita.
所以我们要很积极的，我们来洁净我们自己。2 Petrus 2 ayat 21. 因为在彼得后书的 Dikatakan 第 begini. 2章第1节说， Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 因为在这里说我们接近自己的那么呢就准备被成为一个义的器皿，做成这个荣耀的工具。 Jadi kita bisa melihat atau memperhatikan diri kita, apakah kita bakat masuk surga atau masuk neraka. 所以我们要审查我们自己，我们是配得进天国还是下地狱？ Dari perilaku kehidupan kita. 从我们每日的日常生活行动， Itulah sebab Yesus berkata begini, 所以耶稣如此说： jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, 如果 kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. 如果我们好像法利赛人，或者我们断不得进天国。 Jadi teruskan perilaku kita 所以我们每一个人的一举一动， menunjukkan nanti kita berada di mana. 我们表明呢，我们一定信的程度到什么？ Jangan suruh berpikir, udah percaya Yesus, hidup sembarangan, nanti tetap masuk sorga. Bohong. 我们不要相信说，我已经信了耶稣，我们就可以随随便便的，或者以后呢仍然是进天堂。说谎， Iman kita harus dibuktikan dengan apa? Perilaku kita. 我们的信心要被我们证明，这是我们真正的人生 Yang tidak bercatat, tidak bercela. 是无可点误、无可瑕疵。 Seperti Yesus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? 主耶稣曾经对人说：“你们中间有哪一个人没有犯过罪的？” Yohanes 8 ayat 46. 那是在约翰福音。 Apakah kita berani berkata seperti itu? 我们敢如此说吗？ Kita mungkin nggak menantang orang, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Tetapi perilaku kita membuktikan kita bakat masuk sorga. 我们常常对人说：“你们哪一个人能够指出我的罪在哪里？”但是呢，常常我们呢自以为我们能够进天国。 Jadi saudara sekalian, 所以弟兄姐妹， pengharapan dalam Yesus itu punya pengaruh kuat ke dalam diri kita. 我们 Kodrat kita akan berubah dari kodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat ilahi. 我们对基督的盼望就是能够改变我们自己，我们对这个世界的盼望呢，就被转换成为我们是向着基督。 Kekristenan itu menjadi konkret ketika perilaku kita berubah. 我们基督徒的生活呢，就会跟这个具体化就是说我们的一举一动像耶稣。 Rasul Paulus bukan hanya pandai mengajar, tetapi dia membuktikan dirinya. 保罗不是说他非常厉害这个培训，乃是他自己本身可以表明他自己是谁。 Kisah Para Rasul 24 ayat 15 sampai 16. 这是在使徒行传的第14章 Ini ayat terakhir 可以说这是最后的经文。 karena waktu saudara. Dikatakan begini, aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga. Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Jadi perhatikan, akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. 使徒行传的第24章的第15节，并且靠着上帝盼望使人无论善恶都要复活，就是他们自己也要有这个盼望。我因此自己勉励到对上帝对人常存无愧的良心。 Jadi saudara sekalian, orang yang punya pengharapan dalam Yesus, dia punya target utama yaitu hidup kudus. Dia akan berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni, yaitu punya kodrat ilahi. 所以呢，如果一个人在基督里面有盼望的话呢，那么他一定的有一个目标，这个目标就是说我一定存着一个无愧的良心，要证明我是上帝所喜悦的儿女。 Wujud konkretnya adalah orang yang punya hati nurani yang murni, yang tulus. Dia tidak melukai, dia tidak menyakiti, baik dengan kata-katanya maupun dengan perbuatannya. 无愧的良心的这个证明呢，就是说他一定会对人好，他不会说常常伤害人，而且呢做对人不好的事情。 Hidupnya bisa dinikmati, bisa diendus. Hidupnya bisa dirasakan, kehadirannya bisa dinikmati. 他的生命呢，让人能够这个感受得到很享受，而且很舒畅，而且周围的人都可以因此得到这个鼓励。 Itulah sebab Yesus berkata begini, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. 所以主耶稣有此说，我们能够进天国的呢，不是说单单嘴里说主啊主啊的人他们不配进天国。 Kalau dia berkata, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu.
Yesus berkata, "Enyah kamu pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau, aku tidak menikmati engkau." 虽然他嘴里说我已经能够赶鬼，而且能够医病，而且能够行神迹，但是主耶稣说：“你离开我去吧，因为我不认识你们。”因为他的这个人生呢，不能叫人享受。 Jadi kalau kita berkata sudah bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat, kalau kodrat ilahi kita nggak berubah, kita masih hidup sembarangan, tidak hidup kudus, meskipun sudah melakukan mujizat, Yesus tidak bisa menikmati kita. 虽然我们有潜力能够医病、能够赶鬼但是呢，如果我们没有叫别人能够享受到我们的人生，主耶稣不能这个在我们身上这个得着满足那么我们仍然活在肉体当中。 Jadi kekristenan berat dong Pak. Kekristenan berat. 所以呢，我们这个基督徒的人生呢，我们应该感觉到是真的很难。 Memang berat dan sukar. 不但很难，而且呢很这个重。 Bahkan untuk orang diselamatkan, itu mustahil. 可能如果一个人要真正得救，可能会完全不可能。 Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. 但是我们要知道，对人不可能，对上帝没有不可能的事。 Sebab kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita, 因为我们如果真正的我们尽力让我们做出得救的功夫， maka Tuhan akan mengerjakan dari dalam diri kita Nama keselamatan itu. 我们的主耶稣会在我们里面运行这个救恩。 Nah, untuk itulah saudara sekalian, kita harus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. 所以弟兄姐妹，我们真的要在耶稣基督里面很竭力的尽力的去追求， Supaya pengharapan kita itu menjadi milik yang pasti. 将我们的盼望呢真正成为一个确实的盼望。 Ibrani 6 ayat 11. 在这个希伯来书的第4章的第14 Tadi 节 kan，ayat terakhir, sekarang yang paling terakhir. 刚才是最后的，现在是真正的最后， Nanti Pak ada yang paling-paling terakhir lagi. 可能等下又有最后的最后。 Pemusik bisa siap sedia karena agak jauh ya, nanti jalan udah siap karena sebentar lagi saya akan akhiri. 啊 Ibrani 6 ayat 11 dikatakan begini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, kesungguhan yang konsisten. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ibrani 11, 6 ayat 11. 希伯来书的第6章的第11节，这里说：“我们愿你们个人都要显出这样的应许，使你们有满足的指望，一直到底。” Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini, tetapi yang saya sangat rindukan adalah supaya kamu terus bersemangat karena punya pengharapan hidup di dunia akan datang, dan terus berbuat kasih yang nyata itu sampai akhir hidupmu. Karena dengan begitu kamu memastikan bahwa kamu akan menerima apa yang kita harapkan di surga. 在这个新的翻译这里说，我们个人都要如此的，而且呢很这个持续不断的中文是翻译成殷勤当你们呢有这样的一个满足的指望的时候那么就一直能够坚持到底。 Jadi saudara sekalian, kita harus memastikan apakah kita ini nanti masuk surga atau enggak setelah kita percaya Yesus. 所以我们每一个人都要真正的有个确认，是否呢我们将来能够得救。 Dengan kehidupan yang berkenan kepada Bapa di surga. 我们的人生真正的为我们天上的父呢，让他得到欢喜。 Jadi ketika di akhir hidup kita, 等下呢，到了我们人生的最后一程， apapun keadaan kita, 无论我们如何 kita akan diberi hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaannya. 那么我们就可以拥有这个所有的所有权进入天堂。 Karena kita sudah bersungguh-sungguh sehingga menjadikan pengharapan kita itu menjadi milik yang pasti. 因为我们已经竭力的追求，让我们的这个指望实在是一个很具体的指望。 Orang Yahudi punya kebiasaan, punya istilah, ketika orang tua yang sudah sakit-sakitan kemudian mendekati ajal, ada satu kata yang suka diucapkan oleh orang Yahudi. 犹太人呢有一种的习俗，就是当一个人年老高寿的时候，那么他有一些所做的 Kata itu adalah tetelestai. 就是有一句话他这样说 ，tetelestai。 Ketika orang itu sakit dan tidak punya harapan, tetelestai, tidak ada harapan. 当一个人病得很严重，已经没有指望，他会说 tetelestai。 Tetapi bagi kita yang sudah mengerjakan keselamatan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Yesus pun berkata tetelestai, artinya ada harapan. 对我们有已经真正要竭力追求永生到完全的地步，那么主耶稣也对我们宣告说 tetelestai。 Jadi tetelestai punya dua makna. 所以这个 tetelestai 呢有2种的解释。 Bagi orang yang tidak di dalam Yesus, dia tidak ada harapan. 对于那一些没有在耶稣基督里面，他没有盼望。 Tetapi bagi yang di dalam Yesus, dia punya harapan untuk hidup di dunia yang akan datang.
但是对于我们信耶稣的人呢，我们仍然有盼望，就是我们将活在那个永生里面。 Sebab Yesus berkata, tetelestai, 因为主耶稣宣告 ，Tetelestai sudah selesai. 已经成全了， Dosa sudah ditanggungnya. 因为这个罪他已经承担了。 Kenapa mesti ada dua kata diulang? Tetelestai, itu kan dari kata teleo. 啊，这个 Tetelestai 它的词根就是 Tekokop， Untuk memastikan bahwa dosa, pengampunan yang daripada Tuhan, dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa yang akan datang sudah diselesaikan. 啊，就是说要宣布过去、现在、以后的罪呢，已经神为我们解决了。 Itulah sebabnya kita punya pengharapan penuh, 所以我们是有完全的一个指望 paripurna. 啊，这是非常的完全， Tidak perlu ditambah, tidak ada lagi yang perlu dikurangi. 不必加添，也不必减少 Itulah keselamatan dalam Yesus Kristus. 啊，这就是在耶稣基督里面的盼望， Itulah pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. 这就是在耶稣基督里面一个确实的盼望。 Tepuk tangan.